Pengenalan adab anak dengan ibu bapa. Dalam konteks Islam, adab anak dengan ibu bapa merupakan kesopanan seorang anak itu terhadap kedua orang tuanya dari segi pertuturan, perbuatan serta tingkah laku. Ini bermaksud, seorang anak itu perlulah menjaga adabnya apabila sedang bercakap dengan ibu bapa, serta seorang anak itu perlulah melayan ibu bapa mereka dengan baik. Terdapat banyak surah-surah dalam Al-Quran yang menerangkan tentang adab anak dengan ibu bapa. Antaranya surah An-Nur. Surah An-Nur merupakan surah yang ke-24 yang terkandung dalam Al-Quran dan surah ini mempunyai 64 ayat. Surah ini telah diturunkan di kota Madinah selepas Nabi Muhammad berhijrah ke kota tersebut, dan kerana itulah surah ini mendapat gelaran Al-Madaniyah. An-Nur memberi maksud cahaya. Cahaya ini merupakan cahaya pancaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa pengajaran-pengajaran daripadanya serta panduan yang dijadikan oleh umat Islam untuk menyuluh jalan kehidupan mereka. Maksud dan intipati Surah An-Nur. Surah An-Nur menceritakan tentang pensyariatan hukum hakam dan adat-adat Islam yang bertujuan untuk memelihara maruah dan keturunan. Terdapat juga beberapa nilai pendidikan akhlak yang telah diajar di dalam kehidupan seharian seorang mukmin. Contohnya, etika meminta izin sebelum memasuki kamar ibu bapa atau orang lain. Seterusnya, penerangan tentang sebab penurunan ayat surah An-Nur ayat ke-61 dan ayat ke-62. Untuk ayat ke-61 telah diriwayatkan oleh Abu Razak dari Ma'mar dari Ibnu Abi Najih yang bersumber dari Mujahid bahawa pada ketika itu apabila seseorang itu mengajak orang buta, orang tempang ataupun orang yang sakit ke rumah saudara mereka, ke rumah keluarga mereka, orang yang sakit, orang yang buta ataupun orang yang tempang tu mereka berasa keberatan untuk makan di rumah orang lain, maka turunlah ayat ke-61 ini untuk memberi kelonggaran kepada mereka untuk makan di rumah orang lain. Selain itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumberkan dari Ad-Lahaq bahawa sebelum perutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, orang Madinah dia tidak suka untuk makan bersama-sama dengan orang yang sakit, orang yang tempang ataupun orang yang buta. Maka turunlah ayat ke-61 ini untuk mengubah kebiasaan mereka. Seterusnya, sebab penurunan ayat surah An-Nur ayat ke-62. Telah diriwayatkan di dalam sebuah riwayat bahawa pada perang Ahzab ataupun lebih dikenal sebagai perang Khandaq, Rasulullah mengarahkan mereka untuk membina parit di sekeliling kota Madinah. Pada ketika itu, kaum munafikin sering meninggalkan kerja, melambatkan kerja dan mereka meninggalkan kerja tanpa memberitahu ataupun meminta izin Rasulullah. Manakala kaum muslimin pula mereka bertukus lumus membuat kerja dan hanya meninggalkan kerja apabila dalam keadaan terdesak dan setelah meminta izin dan memberitahu Rasulullah SAW. Surah An-Nur ayat yang ke-62 ini menunjukkan perbezaan antara kaum munafikin dan kaum muslimin. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalai yang bersumberkan dari Urwah bin Muhammad bin Ka'ab Al-Qur'adli dan yang lainnya. Baiklah, saya akan teruskan dengan konsep masalah yang terdapat dalam surah An-Nur ini. Jadi, akhlak didapati semakin diendahkan dalam pendidikan jati diri masyarakat, terutamanya remaja. Maka dengan ini, akar utama dalam menyelesaikan masalah ini adalah daripada rumah itu sendiri. Kedua ibu bapa mestilah memainkan peranan masing-masing dalam mendidik anak-anak sejak daripada mereka kecil lagi. Sebagai contoh, ianya telah menjadi tanggungjawab kedua ibu bapa untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang ketentuan-ketentuan agama.
seperti yang telah disebutkan dalam surah An-Nur ayat 58, setiap anak itu mestilah wajib meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik orang tua mereka. Jadi perkara ini adalah menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa untuk mengajarkan dan mengingatkan kepada anak-anak mereka sejak daripada mereka kecil lagi, supaya sentiasa meminta izin ataupun mengetuk pintu dahulu sebelum memasuki bilik ibu bapa mereka. Perkara ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, seperti contohnya terdedahnya aurat yang sepatutnya tidak didedahkan kepada ahli keluarga. Seterusnya, untuk menyelesaikan masalah ini, ianya tidak hanya melibatkan daripada pengajaran daripada ibu bapa, tetapi ianya juga melibatkan usaha daripada remaja itu sendiri. Setiap remaja mestilah menjaga percakapan apabila bercakap dengan orang yang lebih tua. Perkara ini perlulah dipraktikkan sejak kecil lagi. Jadi, konsep masalah yang dapat kami simpulkan ialah semakin ramai remaja Muslim yang terlibat dalam keruntuhan akhlak walaupun mereka telah diberikan pendedahan awal tentang ajaran Islam sejak bangku sekolah lagi. Seterusnya, antara bentuk perintah dan larangan yang telah disebutkan dalam surah An-Nur daripada ayat 58 hingga 62 adalah dalam ayat 58 Allah telah menekankan bahawa setiap anak-anak mestilah meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki bilik kedua orang tua mereka. Dan Allah telah menekankan lagi sekali dalam ayat 59 bahawa anak-anak yang telah balik adalah wajib untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki bilik kedua orang tua mereka. Ini adalah kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Seterusnya dalam ayat 59 ianya disebut bahawa perempuan tua telah diberi keringanan untuk membuka hijab mereka, tetapi perkara ini hanyalah diguna pakai kepada perempuan tua yang tidak ada keinginan untuk berkahwin lagi. Ini adalah kerana ianya dianggap tidak akan menarik perhatian daripada lelaki. Seterusnya dalam ayat 60 Allah telah menekankan tentang adab melawat ke rumah orang lain. Seperti kita mestilah kita boleh melawat ke rumah saudara mara, tetapi kita mestilah melawat pada waktu yang sesuai dan memastikan ianya tidak mengganggu keselesaan tuan rumah itu sendiri. Dan pada ayat 62, kita mestilah meminta izin sebelum meninggalkan majlis ilmu terlebih dahulu. Ini adalah untuk menunjukkan sedikit kehormatan kita kepada guru yang sedang mengajar itu. Baiklah, untuk hukum fiqh dan pendapat ulama, bagi hukum fiqh, hukum seorang anak terhadap ibu bapa mereka dalam situasi yang telah dinyatakan dalam surah An-Nur ini adalah wajib. Hal ini demikian kerana mereka perlu meminta izin terlebih dahulu kepada kedua ibu bapa mereka sebelum mereka memasuki bilik tidur ibu bapa mereka. Jika anak-anak tidak meminta izin kepada kedua ibu bapa mereka sebelum melangkah masuk ke ruang rehat, sama ada ingin pergi ke mana-mana sahaja, maka hukumnya adalah berdosa. Dan seterusnya pendapat ulama. Bagi pendapat ulama, berdasarkan ulama yang bernama Syekh Al-Maraghi telah berkata, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mewasiatkan tentang tanggungjawab kepada kedua ibu bapa secara serius, sehingga sesiapa sahaja yang menderhakai mereka akan meremang bulu romanya serta ngeri mendengarnya. Hal ini sudah terang lagi bersuluh bahawa hukum seorang anak terhadap ibu bapa itu adalah wajib dalam meminta izin ataupun mendengar arahan mereka. Sekian, itu sahaja. Islam merupakan agama yang indah kerana penekanan yang tinggi terhadap pendidikan adab. Adab amat penting dalam kehidupan setiap mukmin kerana melaluinya ia mencerminkan kepribadian diri seseorang. Adab yang paling utama yang harus kita pelihara ialah adab sebagai anak terhadap ibu bapa yang digariskan dalam surah An-Nur ayat 58 hingga 62 ini.
Terdapat beberapa pengajaran yang dapat diambil daripada analisis surah ini. Pengajaran yang pertama ialah anak hendaklah meminta keizinan dan memelihara kehormatan ibu bapa. Terutamanya, sebelum memasuki bilik tidur mereka, anak wajiblah meminta keizinan terlebih dahulu kerana ianya tidak sopan apabila memasuki bilik ibu bapa dengan mereka dalam keadaan yang tidak sedia sejurus mengganggu ruang peribadi mereka. Yang kedua adalah mentaati ibu bapa sebagai bukti penghormatan dan beradab terhadap ibu bapa. Contohnya, anak mematuhi peraturan masa di rumah di mana anak tidak mengganggu dan memasuki kamar ibu bapa tanpa keizinan pada waktu-waktu tertentu. Ibu bapa juga haruslah memaklumkan lebih awal kepada anak-anak akan peraturan masa di rumah. Seterusnya, anak wajarlah menggunakan bahasa yang sopan dan menjaga tingkah laku bersama ibu bapa. Perbuatan seperti bermuka jernih dan mengucapkan salam ketika hendak meminta keizinan daripada mereka merupakan akhlak yang mulia yang dapat ditampilkan seorang anak demi memelihara hati kedua orang tuanya. Yang terakhir sekali ialah pemeliharaan aurat amat penting dalam kekeluargaan Islam. Bukan sahaja bagi anak-anak, malah ibu bapa juga patutlah menunjukkan teladan yang baik dalam mempamerkan serta memastikan pemakaian yang mematuhi syariah walaupun hanya di rumah bersama ahli keluarga. Telah menjadi kewajipan bagi setiap mukmin untuk memelihara dan mentaati kedua ibu bapa demi meraih kehidupan yang penuh barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, Maaf, Zahir dan Batin.